Kita nak anak kita jaya, kita nak mudah dalam urusan kerja, kita nak murah rezeki, kita nak bahagia dalam keluarga, kita nak ketenangan dalam hidup, kita nak orang-orang lain ni kasih pada kita, kita nak segala-galanya semua duduk di dalam bilik. Maka bilik tu dikata cik oleh pintu, dinyelak ibu koci. Anak koci tu duduk dengan kita. Maksudnya apa? Orang yang nak hajat dia, kuno anak koci itulah buka ibu koci ambil bagian dalam tu. Gimana? Orang dah kalau nak hajat dia duduk dalam laki pintu tu, tahu cakap ada hajat dia ada dalam bilik tu. Dan walaupun bilik tu dikoci nyelak mati oleh ibu koci, anak koci duduk dalam tangan dia. Dan nak apa? Ambil anak koci tu lagi buka. Anak koci tu kan apa ni? Tahajud. Kelebihan orang semaya sunat tahajud ni adalah dia akan jadi orang yang dikasihi oleh orang yang beriman, oleh ahli ibadat. Allah akan jadi ke orang-orang yang jaga istiqamah semaya sunat tahajud ni dikasihi oleh orang-orang ramai. Ni rahsia ya. Kita kan pergi mana-mana, antara orang suka dengan orang yang tak suka, kita nak mana? Mesti kita nak jadi orang yang paling disukai oleh orang ramai. Kita pergi mana-mana orang lain kita baik, kita pergi mana-mana orang kecil kita baik, orang kita pergi mana-mana orang pakak nak sayang kita. Dan salah satu rahsia orang yang jaga istiqamah semaya sunat tahajud ni, dia akan dapat, ya Allah akan beri kepada dia pergi di mana-mana, dia ada tanda dia. Orang yang ada iman akan rasa boleh kata orang ni adalah orang yang baik, orang ni orang yang boleh beri kepercayaan, orang ni orang yang kita boleh harap dan sebagainya. Dia ada tanda dia. Kemudian yang kedua, orang yang semaya sunat tahajud, ya Allah angkat darajat dia. Sebagaimana ayat tersebut dalam surah Al-Isra ayat 79, orang yang semaya sunat tahajud ni Allah angkat tempat dia maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Maknanya kita boleh untuk jadi mana-mana hamba yang dikasihi Allah, tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Walaupun di dunia ni kita tidak ada pangkat, kita dunia ni biasa-biasa aja. Negara naik mutu biasa ya, kayu sika biasa ya, orang biasa-biasa, tak adalah kaya mana, tak adalah pangkat banyak pun, tak adalah pangkat tinggi pun. Tapi bila kita usaha semaya sunat tahajud ni, Allah angkat kedudukan kita di sisi Allah. Mana mulia pangkat di sisi mata manusia dengan pangkat di sisi Allah? Mesti kita jawab pangkat di sisi Allah lah. Nah, mana mulia antara dua pangkat ni, dua tamneng yang dipuji oleh manusia, diangkat oleh manusia. Dan selagi tamneng yang diangkat oleh Allah, mana lebih baik dua ni? Mesti kita jawab tamneng yang diangkat oleh Allah lah yang baik. Maka kalau kita nak kedudukan kita diangkat pada tempat yang terpuji di sisi Allah, salah satunya adalah kita kena usaha semaya sunat tahajud. Itu dua. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat jaga semaya sunat tahajud ni adalah ada kesan ketaatan orang soleh di wajah dia, di muka dia, air muka dia, ada kesan ketaatan. Nah, orang yang istiqamah semaya sunat tahajud, di muka dia, di wajah dia ada kesan. Mungkin kita tak nampak tengok, tapi nur cahaya tu dia boleh rasa setengah-setengah orang. Dia orang taklah comel pun. Dia lah orang, bukanlah orang yang putih lempak pun. Tapi orang tengok muka dia rasa sejuk je hati. Ni rahsia dia. Tengok ni ada kesan baik, ada cahaya baik, rasa kata ish, hebatnya dia ni. Negara tu biasa ya, tak ada lah jangat, tak ada lah putih pun, tapi tengok air muka dia sejuk je hati. Ni rahsia dia antara orang yang jaga semaya sunat tahajud. Baik, kemudian yang keempat, solat sunat tahajud ni adalah amalan-amalan kebiasaan orang soleh buat. Kerja orang soleh buat. Kemudian yang kelima, semaya sunat tahajud ni adalah pintu segala kebaikan. Sebagaimana saya sebut dalam khutbah Jumaat lepas.
Ibarat seperti anak kunci. Orang semaya sunat tahajud ni macam dia duk pergi anak kunci. Anak kunci ke apa ni? Anak kunci satu bilik yang ditutup katuk cik oleh pintu, ada ibu kunci nyelok. Dalam bilik tu ada semua hajat-hajat kita. Kita nak anak kita jaya, kita nak mudah dalam urusan kerja, kita nak murah rezeki, kita nak bahagia dalam keluarga, kita nak ketenangan dalam hidup, kita nak orang-orang lain ni kasih pada kita, kita nak segala-galanya semua duduk di dalam bilik. Maka bilik tu dikatut cik oleh pintu, dinyelak ibu kunci. Anak kunci tu duduk dengan kita. Maksudnya apa? Orang yang nak hajat dia, guna anak kunci itulah, buka ibu kunci ambil bagian dalam tu. Gimana? Orang dah kalau nak hajat dia duduk dalam laki pintu tu, tahu cakap-cakap ada hajat dia ada dalam bilik tu. Dan walaupun bilik tu dikunci nyelak mati oleh ibu kunci, anak kunci duduk dalam tangan dia. Dan nak gak ambil anak kunci tu lagi buka. Anak kunci tu ke mana ni? Tahajud. Orang yang banyak hajat hak dia nak, dia tahu kata hajat dia duduk di belakang pintu tu. Tapi dia pergi anak kunci saja, boleh hajat dia. Ayahlah sikit. Tu ada anak kunci dia tengok anak kunci. Tak buka ambil. Apa tak buka ambil anak kunci dekat tangan kita dah. Itu ibarat ya. Nak cerita kata dia kalau kita nak gak usaha lah dengan benar hak tu hewi pada kita tu. Amun nak akik contoh bagi kita mudah nampak ya. Ada orang seorang dekat hotel. 200,000. Dia usaha habis sup lah. Usaha cekak lah. Tak bayar hotel ni. Tapi tak ada orang yang hotel banyak. Usaha kerja ni. Sup pagar lah. Sehingga ada seorang hamba Allah. Dia kaya. Dia tengok. Contohnya kita lah yang hak kat hotel tadi ni. Dia tengok kita, dia kata, ish, apa mu ni serabut. Ada ke apa? Kita kata, saya ni dekat hotel banyak. Kalau nak bayar masa tak mampu banyak. Maka orang kaya ni yang kata-kata, tak apalah. Saya nak ambil duit saya 200,000. Ui. Untuk dia bayar hotel. Dia nak 200,000 ni. Kepada kita, suruh kita pergi bayar hotel. Kita orang yang dekat hotel ni, kita katakan, oh tak sah tak amuh nama takut ke dekat hotel tambah. Orang kaya yang katakan, hey, aku free ya. Bukan kata kena hotel aku pula ni. Aku nak ambil duit aku 200,000 ni, aku nak free ya kamu. Aku ambil duit tu pergi bayar hotel. Tak ada dekat hotel apa pada aku. Pada kita kadang-kadang, oh tak say, aku tak say. Tengoknya kita, orang nak tolong kita, nak uri jalan keluar kita, uri jadi mudah, kita pula duk katuk diri, tak say. Nak duk rasa susah begitu. Ni yang cerita kata, tahajud ibarat macam pintu kebaikan yang akan tolong kita semuanya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, orang yang jaga semaya sunat tahajud ni, dia akan masuk syurga dengan mudah tanpa hisab. Masuk dengan mudah. Bila tanya kita nak tak masuk syurga dengan mudah, semua jawab kata nak lah. Hak ni yang kita duduk cerita-cerita kan. Tak say. Kalau boleh tu soal jawab banyak sakut ni tak say lah. Kalau boleh tu nak terus masuk ke. Sama juga dalam urusan dunia ni kan. Biar kita pergi mana-mana tempat kan. Kita dah bawa kereta walaupun, nak ambil contoh walaupun kita ni cukup lakar. Bawa kereta ni cukup lakar. Alat-alat kakak kereta tu cukup lakar. Kita tak ada bawa kereta laju pun. Ada dengan lesen kereta, pakai tali, pinggir. Nak ada walk pun dengan ikut peraturan. Tak ada langkah sikit abuk ni. Nah, duduk naruh pergi hajai. Bawa seperti biasa. Tiba-tiba ada dadu sekak tepi jalan. Dia sekak kita. Lepas tu bila kita buka cumi katakan dah tolong ngicak tepi.
Ngamal tak? Dia suruh kita ngecek tapi. Amo nak tanya, gapo perasaan kita? Mesti debar, naling, tak tahu ramok, tak tahu nak buat. Padahal kita tak nak salah gapo tu. Kita buat kereta tak laju, kita ada lesen, kita ikat tali pinggir pun siap. Semua kita buat mengikut peraturan belakang. Tapi bila dia kena sekat tanya tu, debat dah kita. Naling dah. Tapi, dia tak ada nak igak dia, cuma dia nak tanya je. Tu tara kita adalah kedah. Pi orang sekat nak tanya. Takut lagi kita. Tanya cukup tak alat tu, lesen ada tak, mau buat kereta kena. Kita kata kita ni cukup belakang dah. Dia cek-cek ke mana ni? Okey, dia tak okey tak apa. Mu tak salah. Gigi. Baru lega kita. Hak ni dia panggil lakoh sosok tepat tu kena tanya, kena soal. Kita semua bangkit di mahsyar esok, berdiri di depan Allah, kena panggil seseorang. Lepas tu tak tahu kita ni nak amalan-amalan yang kita ada tu, nak jaga kita, selamatkan kita, bagaimana kita tak nak tahu. Tak boleh nak tahu. Sebagai berkata debat. Maka ada di kalangan ramai-ramai tu bangkit. Allah kata, gigi, mu gitu mu ke syurga lalu dah. Ada orang lagu ni, gigi. Mu tak kena tanya banyak, gigi tunggu syurga, masuk syurga lalu dah. Sama juga kita pergi di hajjah, orang kata ada syurga. Jalan ni 200 kilo ni, dia kata ada orang luar siap dah. Kata bo ni pai ni jangan sekat dia. Buka jalan dulu lah. Dia laju pergi ke hajjah lalu dah. Supaya tak dengar arung tak dia orang sekat kita. Dua arung beza. Masuk syurga tak kena hisap tu. Yalah tu. Bangkit mak tu tak kena duduk sabuk tak apa. Dah cukup amalan baik kita. Ni kalau kita duduk sip tahun. Bekal-bekalan ini memang banyak. Allah kata dia masuk syurga lalu dah. Gi masuk syurga lalu dah. Tak kena ada soal banyak. Itulah antaranya orang yang jaga semaya sunat tahajud ni, istiqamah dia. Dia akan dapatlah kelebihan-kelebihan ni, mudah hisab dia di hari akhirat esok. Baik, kemudian yang ketujuh, dia akan mudah urusan lakoh sirat. Lakoh sirat. Titian sirat. Kita selalu tahu titian sirat ni satu ujian juga tu. Nah, susah payah. Ada orang mengakak, ada orang naik kenderaan, dan bila orang yang jaga semaya sunat tahajud ni, antaranya Allah akan wilah kemudahan kepada dia. Kemudian yang ke-8, mudah menerima buku catat amalan di tangan kanan. Hanya kita nak. Yang kita pun tak tahu selama ni. Kita nak terima buku catat amalan tangan kanan ke tangan kiri, tak siapa tahu. Dan salah satunya amalan yang boleh bantu tolong kita boleh ambil buku catat amalan kita dengan tangan kanan adalah semaya sunat tahajud. Kemudian yang ke-9, orang yang semaya sunat tahajud ni, Allah akan tolong dia jauh daripada kebinasaan. Nah, kalau kita hidup ni, kadang-kadang terlekat banyak perkara, ujian kita banyak. Nah, ujian kita banyak, ujian tempat kerja, ujian macam-macam lah ujian ya. Banyak. Salah satu yang nak akan tolong kita, selamat kita jauh daripada kesusahan, nah, kebinasaan apa semua ni, dia akan tolong melalui kita semaya sunat tahajud. Kemudian yang ke-10, orang semaya sunat tahajud ni dia akan dapat kejayaan dalam hidup dunia. Dunia pun dia dapat dan akhirat pun dia dapatlah. Kejayaan semua kita nak jaya raka. Betul tak? Di tempat kerja kita, walaupun pangkat kita tak tinggi, kita tak tinggi pangkat kita, biasa-biasa ya, tapi bila kita kerja di sesuatu tempat, kita dapat kejayaan, rasa kata duduk situ tu rasa tenang hati. Ni yang kita nak ni. Tempat kita cari rezeki, tempat kita kerja, dalam nak baik, buka kedai cek rumah baik, kerja di barisan tu, kerja di barisan ni baik. Kita nak ketenangan dalam kerja, kita nak kejayaan dalam kerja. Tak nanti kena orang nak angkat pangkat kita, belum tentu jaya. Kita nak supaya kita duduk je mana-mana, hati kita rasa kata cukup, puas hati, suka duduk di tempat kerja tu. Dia tak sama, ya ada setengah orang bangun pagi tu, siap aku nak pergi kerja, masa malah menjemput dengan dia tu pula. Serabut belah-belah tu. Setiap pagi bangun nak pergi kerja tu, serabut dah tempat kerja dia. Ada tak ni? Ada. Jumpa dengan token pula. Jumpa dengan warna pula. Siap. Ada serabut. Jumpa dengan dia tu, jumpa dengan saya tu. Serabut belah-belah dah. Padahal situ tempat sumber cari rezeki dia.
Dan kita nak kejayaan dalam hari kita kerja, kita nak supaya kita pergi duduk mana-mana ada perasaan kata, sudah duduk di tempat ni. Nah, salah satunya kita kena jaga semaya sunat tahajud. Baik, kemudian yang ke-11, orang yang jaga semaya sunat tahajud ni rahsia dia, kecek pe dia jadi hikmah. Ayah dia yang nasihat pada anak dia, kecek tak banyak, sepatah dua anak reti dengar. Ni hikmah. Ni hikmah. Kita kecek dengan orang rumah kita, bini kita kadang-kadang, kenapa dia ni melampau ni. Nah, tak perlu jaga mana ni semaya-semaya apa ni, aurat-aurat pakai apa. Kita nak kata kasar-kasar, balak nak kecek, tegur tak kena tak, balak. Kita semaya sunat tahajud, betul-betul kita minta pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita, pada kita kecek, tegur bini kita dengan penuh hikmah. Dan yang ke-12, wajahnya berseri di hari akhirat. Wajah dia berseri, tu dah boleh beza antara orang yang sembahyang tahajud dengan orang yang tak sembahyang tahajud. Di hari akhirat esok boleh beza.